Menerusi tiga ketetapan ini, seperti yang dinyatakan sebelum ini, PAS akan mengumumkan hari ini dan memperlihatkan bahawa PAS membuat ketetapan untuk meneruskan penyatuan ummah menerusi kedua-dua parti politik yang melibatkan UMNO dan juga Bersatu. Jadi saya nak bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini bersama dengan Dr. Mazlan Ali yang merupakan penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apakah ini yang Doktor jangkakan sebelum ini yang PAS masih mengekalkan ataupun konsisten dalam penyatuan ummah melibatkan kedua-dua parti politik Bersatu dan juga UMNO? Ya, sekiranya kita menelusuri ucapan dan juga pandangan daripada pemimpin PAS, di mana pemimpin PAS sangat menekankan kepada perkara yang disebut sebagai penyatuan ummah sebagai teras mereka untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15 akan datang. Dan kita lihat dari sisi pandangan PAS bahawa penyatuan ini perlu dijadikan sebagai perkara yang teras di dalam PRU ke-15, kerana sekiranya antara PAS dan juga Barisan Nasional bertentangan di dalam pilihan raya, ia akan merugikan kedua-dua parti. Dan hari ini nampaknya keputusan PAS itu masih konsisten, iaitu mengekalkan hubungan kerjasama dengan UMNO dan pada masa yang sama PAS berada di dalam gabungan Perikatan Nasional. Jadi adalah tidak mengejutkan keputusan hari ini kerana nampaknya PAS tidak berputus asa untuk mewujudkan suatu gabungan tiga parti Melayu yang akan memberi cabaran kepada lawan mereka di dalam PRU ke-15 akan datang. Doktor, adakah masih ada jalan untuk PAS untuk mengusahakan penyatuan ummah ini sedangkan UMNO menolak Bersatu, begitu juga sebaliknya Bersatu menolak PAS dalam gabungan dan sebagainya. Apa pandangan doktor? Ya, saya kira niat PAS itu adalah satu perkara yang baik di atas nama ummah. Itu adalah satu perkara yang kita anggap PAS hendak menggabungkan kerjasama antara parti-parti Melayu. Tetapi saya merasakan usaha PAS ini agak mencabar. Ini kerana sebagaimana yang kita ketahui, asas kepada kerjasama yang hendak dibina antara PAS dengan UMNO ini adalah katanya untuk menghadapi 27 kerusi yang mana kalau UMNO dan PAS masing-masing bertanding akan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Itu yang kita faham dari tujuan mengapa kerjasama ini hendak dilaksanakan. Dan kita juga ada mendengar pandangan daripada pimpinan PAS sebelum ini bahawa PAS mungkin akan bekerjasama dalam aspek-aspek tertentu sahaja. Soalnya adalah adakah kerjasama ini hanyalah difokus kepada 27 kursi ini sahaja? Bagaimana dengan kursi-kursi utama di mana UMNO dan PAS bertanding, kemungkinan mereka bertembung hampir di seluruh kursi-kursi utama. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat, dibincang dan diperincikan antara PAS dengan UMNO. Dalam bentuk kerjasama yang bagaimana, dan sekiranya PAS mendapat keputusan yang sesuai dengan UMNO, bagaimana pula dengan kedudukan Bersatu? Di manakah Bersatu akan bertanding di dalam kursi? Ini semua perkara adalah perkara-perkara yang perlu diperhalusi oleh PAS, UMNO agar tidak berlaku satu keadaan yang ataupun konflik yang akan berlaku di hujung selepas daripada kerjasama yang bakal dirintis antara PAS dengan UMNO. Dan juga Doktor, UMNO sebelum ini ada menyatakan syarat kepada PAS untuk berlakunya kerjasama ini sekiranya PAS menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh UMNO sebelum ini. Dan dalam masa yang sama, menerusi kenyataan kedua ataupun di ruangan kedua yang dinyatakan dalam kenyataan media hari ini adalah berkaitan dengan keanjalan. Ini bermakna sekiranya
UMNO, sekiranya PAS masih lagi menjalinkan kerjasama dengan Bersatu, ini membawa maksud bahawa tidak ada langsung ataupun tidak akan berlaku sebarang kerjasama bersama-sama dengan UMNO. Tetapi bagaimana untuk kita memaknakan ataupun perkara yang perlu dilakukan oleh PAS yang dimaksudkan dengan keanjalan? Adakah ia bermaksud bahawa ada item ataupun tindakan-tindakan baharu yang boleh diketengahkan oleh PAS kepada UMNO selepas ini? Kita mengharapkan supaya konsep keanjalan yang PAS katakan itu adalah satu konsep yang boleh diterima antara PAS, UMNO dan juga Bersatu. Bagaimanapun kalau kita lihat kepada syarat yang telah UMNO tetapkan kepada PAS, 3 syarat yang diberikan, yang dinyatakan oleh Presiden UMNO itu adalah sangat mustahil untuk dilaksanakan oleh PAS, sebagaimana kata timbalan Presiden PAS bahawa syarat-syarat itu seperti syarat Puteri Gunung Ledang. Satu syarat yang sukar untuk PAS laksanakan. Bagaimanapun seperti yang disebut tadi, katanya ada konsep keanjalan. Adakah keanjalan itu bermaksud PAS dan UMNO bekerjasama dalam kursi-kursi tertentu, khususnya kursi 27 yang dijangka boleh dimenangi sekiranya mereka bekerjasama, dan pada masa yang sama mereka akan menentang antara satu sama lain di kursi-kursi utama. Ataupun PAS bekerjasama dengan UMNO dalam kursi tertentu, pada masa yang sama menjadi lawan kepada Bersatu, dan pada masa yang sama PAS bersama dengan Bersatu, bekerjasama dengan Bersatu dan lawan Barisan Nasional, UMNO. Itu adalah satu perkara yang menjadi tanda tanya sekarang kepada rakyat, khususnya pengundi-pengundi. Saya sebagai pemerhati politik, saya melihat kegigihan PAS ini untuk menyelesaikan isu yang sedang berlaku ini adalah satu yang harus dipuji. Bagaimanapun, bagaimanakah caranya, formulanya, itu yang sedang bermain di dalam pemikiran pemerhati dan juga pengundi-pengundi. Adalah penting bahawa menjelang PRU ke-15 yang sebenarnya tidaklah begitu lama ini, PAS mestilah membuat keputusan yang cepat, kerana pengundi-pengundi sedang menunggu apakah resolusi kepada perkara yang sedang berlaku sekarang, kerana pengundi mengharapkan satu koalisi yang betul-betul mantap dan ada kerjasama yang boleh menjanjikan sesuatu kepada rakyat apabila memilih mereka dalam PRU ke-15 akan datang. Doktor, dari sudut politiknya, kita nak melihat kepada permainan politik, strategi politik dan sebagainya. Adakah dengan tindakan dan serta komitmen PAS ini untuk menyatakan bahawa penyatuan di antara ketiga-tiga parti ini memberi makna dan juga memberi ruang untuk mempertahankan kerusi-kerusi parlimen yang telah ditandingi dan dimenangi PAS sebelum ini? Ya, saya fikir usaha PAS yang sedang diusahakan sekarang menyatukan ketiga parti Melayu ini bermatlamat untuk memaksimalkan kemenangan di dalam PRU ke-15 akan datang. PAS sekarang adalah antara parti yang dianggap kuat kerana memiliki 18 kursi dalam PRU 14 dan dijangka dengan adanya usaha pelarasan dan juga komitmen kerjasama antara parti-parti Melayu ini, dijangkakan untuk PAS mendapat kemenangan yang lebih besar ya dalam pilihan raya akan datang. Jadi saya fikir perkara yang sedang diusahakan PAS ini adalah satu usaha dan juga komitmen politik yang biasa berlaku dalam mana-mana sistem demokrasi. Bagaimanapun perkara ini perlu ditangani dengan baik kerana resiko untuk ia menjadi backfire kepada parti PAS sendiri akibat keputusan yang mungkin akan tidak dipahami oleh satu-satu pihak ataupun tidak boleh diterima oleh satu pihak, mungkin akan merugikan
parti itu di dalam pilihan raya ke-15 akan datang. Dan juga doktor, daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS hari ini, bagaimana untuk kita membaca pandangan daripada Bersatu dan juga UMNO mengenai pendirian PAS ketika ini? Walaupun kita mengetahui bahawa UMNO telah pun menyatakan sebelum ini dia tidak ada masalah untuk Barisan Nasional bergerak solo, tetapi bagaimana pula dengan Bersatu? Ya, pandangan saya UMNO berpandangan bahawa UMNO pada hari ini sedang berada di kemuncak. UMNO telah menang dalam 2 pilihan raya negeri, Melaka dan juga Johor. Tahap keyakinan UMNO pada hari ini sangat cukup tinggi, sebab itu pucuk pimpinan UMNO mendesak supaya diadakan pilihan raya secepat mungkin. Dan UMNO boleh secara solo potensi untuk memenangi pilihan raya ke-15 akan datang berdasarkan kepada strategi dan juga track record yang berlaku dalam beberapa bulan sebelum ini. Dan UMNO juga menyatakan bahawa ia tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan PAS dengan syarat PAS meninggalkan Bersatu sepenuhnya, putuskan hubungan dengan Bersatu dan fokus kepada hubungan dengan UMNO. Sekiranya PAS tidak dapat memenuhi permintaan ini, pada UMNO tidak menjadi masalah baginya. Dan pandangan saya bagi pihak Bersatu pula melihat mungkin Bersatu sekarang mengharapkan PAS memberi komitmen sepenuhnya kepada Bersatu kerana pada masa sekarang kerjasama antara PAS dan juga Bersatu yang telah dirintis dan malah mereka telah menempuhi 2 pilihan raya sebelum ini di Melaka dan juga di Johor menunjukkan prestasi Perikatan Nasional yang begitu baik, terutamanya sokongan yang diperoleh oleh orang daripada kalangan pengundi Melayu sangat menggalakkan dan kemungkinan Bersatu menyatakan bahawa dengan gabungan antara PAS dan Bersatu ini boleh menjadi satu gagasan yang kuat dan sekiranya Bersatu PAS terus memilih Bersatu mungkin akan memberi kesan ataupun impak kepada Bersatu yang mungkin mereka akan kecewa dengan keputusan PAS kerana Bersatu mengharapkan PAS memberi fokus dan komitmen sepenuhnya kepada Perikatan Nasional. Dan juga doktor, sekiranya penyatuan yang diusahakan oleh PAS ini tidak berjaya dalam masa terdekat, terutamanya apabila parlimen dibubarkan dalam tempoh terdekat ini, bagaimana, apa pendirian dan juga apa tindakan yang perlu dilakukan oleh PAS? Pandangan saya, parti politik sekarang berada di garis yang begitu hampir dengan pilihan raya ke-15. Untuk berhadapan dengan pilihan raya ke-15 ini, parti-parti politik perlu membuat keputusan yang segera kerana pilihan raya ke-15 ini membabitkan pertama pembahagian kerusi, membabitkan pembentukan jentera, pemilihan calon yang sesuai untuk bertanding di mana-mana kerusi. Keputusan yang lambat, keputusan yang berterusan tidak menunjukkan kata putus yang jelas itu boleh menimbulkan satu keadaan di mana berlaku salah faham, salah strategi dan juga mungkin berlaku percanggahan, pertentangan antara satu sama lain kerana soal memilih calon dan juga pembahagian kerusi itu adalah kunci kepada bagaimana parti-parti itu, parti politik yang bertanding itu akan dapat fokus kepada usaha untuk merampas dan memenangi kursi yang ditandingi mereka. Sekiranya tidak ada usaha-usaha ini, saya bimbang bahawa di hujungnya apabila parlimen dibubarkan mungkin akan berlaku masalah-masalah yang kita duga berlaku kerana tidak ada pelarasan dan keputusan yang awal dibuat oleh PAS dan parti-parti yang bekerjasama dengannya. Doktor, secara ringkas, adakah doktor merasakan PAS mempunyai kekuatan yang sama ketika PRU ke-14 untuk PRU ke-15 ini? PAS adalah satu parti politik yang sudah lama bertapak di dalam politik Malaysia. PAS mempunyai akar umbi, ahli yang ramai, pengaruh yang besar. Tetapi harus diingat bahawa kekuatan sesebuah parti itu tidak boleh bergantung semata-mata kepada penyokong terasnya. Pada hari ini banyak daripada pengundi-pengundi ini adalah mereka yang tidak berparti. Maka untuk mendapatkan sokongan mereka yang tidak berparti yang boleh menyumbang kepada kemenangan besar itu antaranya adalah sebuah parti itu mestilah membuat satu keputusan menunjukkan hala tuju yang jelas
supaya pengundi dapat memahami dan seterusnya membuat pilihan mereka di dalam PRU ke-15 akan datang.